Assalamualaikum semua. InsyaAllah vlog kali ini saya kongsikan pengalaman umrah saya bersama ejen Adam Holiday Travel. Penerbangan kami dari KLIA ke lapangan terbang King Abdul Aziz Jeddah menaiki pesawat Air Arabia. Kami transit di lapangan terbang Sharjah UAE dan berihram di sini. Dari KLIA ke Sharjah ambil masa lebih kurang 7 jam 40 minit. Transit sejam, manakala dari Sharjah ke Jeddah lebih kurang 2 jam setengah. Nak jadi cerita, kami tersangkut seketika dekat lapangan terbang Jeddah kerana masalah teknikal. Namun Alhamdulillah, masalah dapat diselesaikan oleh mutawif dan perjalanan diteruskan dengan menaiki bas menuju ke hotel. Lagi sekali tersangkut disebabkan trafik yang tinggi waktu ini. Mujurlah ejen dan mutawif mengambil tindakan segera. Kami menginap di Hotel Al-Jawar Tower yang jaraknya lebih kurang 5 hingga 10 minit berjalan kaki ke Masjidil Haram. Sebelum ke bilik, mutawif beri taklimat ringkas. Saya bersama 4 lagi jemaah lelaki diberi bilik 6 katil single. Bilik kami juga ada ruang tamu dengan dilengkapi set sofa dan meja kopi. Selepas berehat menghilangkan lelah, kami meneruskan aktiviti seterusnya iaitu menuju ke Masjidil Haram untuk menunaikan umrah wajib yang dipimpin oleh mutawif. Umrah wajib adalah umrah yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Sama seperti ibadah haji, umrah wajib ini hanya dilakukan sekali seumur hidup. Untuk info, di dalam kompleks Masjidil Haram ini ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dalam Masjidil Haram dah penuh, korang boleh solat di sini berimamkan Imam Besar Mekah. Landmark masjid ni cuba cari tangga viral. InsyaAllah jumpa. Program umrah kami diteruskan lagi pada hari berikutnya, iaitu menziarahi tempat-tempat sirah Nabi dan Rasul. Lokasi pertama kami ziarah ialah Jabal Sur. Di sinilah Rasulullah dan Saidina Abu Bakar As-Siddiq lari bersembunyi dari kaum Quraisy dalam peristiwa hijrah pada tahun 622 Masehi. Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang terletak di Arafah. Tinggi bukit ini ialah 70 meter dan menjadi tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa setelah mereka diturunkan dari syurga. Dulu tempat Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan oleh Allah setelah dipisah selama 200 tahun. Jabal Rahmah dikunjungi oleh jemaah haji sebagai sebahagian daripada perjalanan ibadah haji. Hospital Jabal Rahmah ini hanya beroperasi di musim haji sahaja. Jabal Nur, di mana terletaknya Gua Hira, lokasi di mana Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Muzdalifah terletak di antara Mina dan Arafah dan merupakan salah satu tempat penting dalam rangkaian ibadah haji. Dalam perjalanan pulang kami singgah di Masjid Ju'ranah untuk bermiqat dan niat umrah. Pada hari berikutnya, kami dibawa mutawif melawat kawasan sekitar Masjidil Haram sambil diberi penerangan tentang sejarah pembinaan Masjidil Haram, ditunjukkan di mana kampung kelahiran Nabi Muhammad SAW, rumah Siti Khadijah dan banyak lagi. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu yang bermanfaat ini yang menambahkan lagi kecintaan kami kepada Rasulullah. Para jemaah yang saya hormati, saya cintai semua. Program ziarah kami yang terakhir untuk minggu pertama ialah ke kota Taif. Rasulullah datang ke Taif untuk berdakwah dan memohon perlindungan kepada suku Tsaqif setelah mendapat tekanan dari kaum Quraisy di Makkah. Namun baginda menghadapi penolakan yang sangat keras dari penduduk Taif. Di sini juga terletaknya Masjid Abdullah bin Abbas. Masjid ini dibangunkan pada tahun 592 Hijriah. Abdullah bin Abbas seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal sebagai ahli tafsir Al-Quran dan perawi hadis. Taif terletak di kawasan tanah tinggi iaitu 6,165 kaki dari aras laut. Sebab itu ia terkenal dengan tanaman dan buah-buahan segar. Selain daripada itu, Pekan Lama Taif juga terkenal dengan penghasilan madu asli dan struktur bangunan lamanya yang unik. Masjid Al-Qaw atau Masjid Siku. Dipercayai Nabi Muhammad SAW pernah berdiri atau bersandar pada batu di lokasi ini semasa tiba di Taif. Nama Al-Qaw merujuk kepada siku yang menggambarkan peristiwa ini. Kami sekadar lalu saja tapi tak singgah. Dalam cuaca sejuk-sejuk ni perut pun mula rasa lapar. Jadi kami singgah makan nasi Arab kambing Mendi. Saya tak pasti nama tempat ni tapi nasi kambingnya memang mantap. Program kami
kami selanjutnya ialah melawat kilang minyak wangi mawar di Taif. Salah satu kilang yang paling terkenal adalah Rashid Al-Qurashi. Pelawat akan diberi taklimat bagaimana proses pembuatan minyak wangi dihasilkan bermula dari proses memetik bunga hingga ke production. Taif juga dikenali sebagai daerah yang subur dengan banyak tanaman bunga, terutama mawar. Destinasi kami yang seterusnya ialah ke Al-Hada Cable Car, salah satu pusat pelancongan terkenal di Taif. Subhanallah, cantik sungguh pemandangan di sini. Di sini juga terletaknya Masjid Ad-Das. Ad-Das adalah seorang pemuda Nasrani yang memberi buah anggur kepada Rasulullah ketika Rasulullah dan Zaid bin Harithah berlindung dari tekanan penduduk Taif. Dalam perjalanan balik ke hotel, kami singgah di Masjid Qarn Al-Manazil untuk bermiqat bagi yang ingin melakukan umrah. Masjid ini dibangunkan pada tahun 1982 dengan keluasan sekitar 2,600 meter persegi dan boleh menampung sehingga 3,000 jemaah. Nantikan travelog umrah saya bahagian kedua iaitu ke Madinah Al-Munawwarah, insya-Allah.